Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jumpa lagi kita hari ini untuk kita terus membincangkan buku teks sains tahun 1 KSSR Semakan. Hari ini kita sambung dengan muka surat 46 iaitu kepentingan bahagian tubuh haiwan. Okey, jom kita tengok. Setiap bahagian tubuh haiwan yang mempunyai sifat dan fungsi, mempunyai fungsinya. Bahagian tubuh amat penting untuk haiwan tersebut. Okey, kenapa sebenarnya tumbuhan haiwan ni dia ada bahagian-bahagian tertentu? Penting ke? Mestilah ada sebabnya kan Allah cipta benda tu macam tu kan. Okey. Jadi kita tengok yang pertama gambar buaya. Buaya ada ekor, lepas tu kulit dia keras kan. Jadi kulit keras dia untuk apa? Untuk pertahankan diri dia. Jadi kaki selaput renang, nampak tu? Kaki selaput renang maksudnya dekat kaki dia tu nampak ni. Ada antara jari dengan jari dia ada selaput. Jadi untuk berenang lah. Begitu juga dengan katak. Katak ni. Okay, jadi kaki selaput renang dia adalah untuk renang. Okay. Nampak ni. Kaki dia panjang. Kemudian dia ada bahagian renang kat situ. Ada bahagian macam ada selaput kan. Jadi untuk berenang lah. Sama lah dengan buaya ni tadi. Dan ekor untuk ikan. Ikan ni ada sisi, ada ekor, ada sirip. Jadi kegunaan dia apa? Ekor untuk memandu arah. Rupa-rupanya ekor ikan ni untuk memandu arah. Jadi cuba awak buat eksperimen kan. Tapi janganlah kejam sangat. Awak potong ekor ikan tu tengok dia boleh berenang ke tak. Nanti silap dia ngengit. Sebab ekor ni tugas dia untuk memandu arah ke kiri, ke kanan, ke sini, ke sana kan. Dan kat sirip dan kaki selaput renang. Okay, sirip ni, kalau ikan sirip lah dia tak ada kaki. Okay, untuk berenang. Kalau katak dia punya kaki selaput renang ni untuk berenang. Begitu juga dengan buaya. Okay. Alright, jadi kita tengok buka muka surat buku aktiviti kat sini dia kata halaman 30 dan 31 kemudian 34. Tak apa, kita settlekan dulu dengan muka surat 47. Okay, kita tengok kat sini. Kerbau dia ada tanduk dan badak sumbu dia ada sumbu. Ingat yang depan tu, depan badak sumbu ni, okay, nama dia tanduk bukan sumbu. Nama dia sumbu bukan tanduk. Kita jangan sebut dia tak tapi dia bukannya sumbu yang mercun tu lah. Dia sumbu ni maksudnya tanduk lah. Okay. Kalau kerbau nampak tanduk dia panjang. Jadi badak sumbu, ingat depan tu bukan nama dia tanduk tapi nama dia sumbu. Senang kata tanduk dia kita panggil sumbu lah. Okay. Tanduk dan sumbu membantu haiwan ini untuk mempertahankan diri dia. Okay. Kemudian bawah rama-rama dan burung. Okay, ada kepak. Nama dia kepak lah ataupun sayap. Okay. Kepak membantu haiwan untuk terbang. Okey, senang saja kan? Okey, jom kita lihat. Mari jawab kat sini. Okey, sebelum kita pergi kepada buku aktiviti 30, 31 ni dan 34, saya rasa 34 kita dah buat pada video lepas. Okey, kita akan bincangkan dulu kat sini lah. Muka surat 47 bawah ni. Namakan, mari jawab Namakan bahagian tubuh yang terdapat pada haiwan yang berikut. Nyatakan fungsi bahagian itu. Senangnya kan. Jadi contoh yang pertama lebah lah. Awak buat lebah ni, awak buatlah sayap. Sayap. Fungsi dia untuk terbang kan. Yang itik ni, kita buatlah bawah ni. Kaki selaput renang. Okay. Fungsi dia untuk apa? Untuk berenang. Empat kaki dia. Dan kalau yang kambing, kita ambil tanduk. Untuk apa? Mempertahankan diri. Tu contoh lah. Kalau cikgu awak suruh buat, awak boleh buat lain ni. Okay. So, jom kita pergi kepada yang kita tengok kat sini tadi, buku aktiviti halaman 30, 31. Okay, 34 kita dah buat lagi tu. Okay, 30, 31, buku aktiviti. Kan. Jom kita tengok kepentingan bahagian tubuh. Okay. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Okay, yang pertama, kerbau dan juga badak. Kedua-duanya ada tanduk dan juga ada sumbu lah kan. Jadi tanduk dan sumbu membantu haiwan ini apa? Okay, jawapan dia, kenapa tanduk dan sumbu tu untuk apa? Untuk mempertahankan diri lah kan. Jadi jawapan dia mempertahankan diri ataupun pertahankan diri. Pertahankan diri. Okay. Boleh Kemudian kita tengok pada soalan B. Burung dan juga pepatung masing-masing ada sayap ataupun ada kepak lah. Okay. Kepak membantu haiwan ini untuk apa? Terbang. Takkan berenang pula kan? Jawapan dia terbang.
Yang ketiga, si ikan dan juga katak. Ikan ada sirip. Okey. Dan katak ada kaki selaput renang ni. Ni sirip dan kaki selaput renang. Jadi sirip dan kaki selaput renang membantu haiwan ini untuk apa? Berenang. Jadi jawapan dia berenang dekat sini. Okey. Jadi inilah jawapan pada muka surat 30. Dan kita sambung muka surat 31. Okey. Berbeza tetapi serupa. Okey. Kita buat dulu. Kita belum belajar rasanya bahagian ni kat buku teks kan. Jom kita tengoklah dulu. Ada buku teks tak? Kita pergi buku teks dululah. Okey. Kita sambung dulu. Saya rasa muka surat seterusnya ni berkenaan dengan berbeza tapi serupa. Okey, betul. Jadi kita buat dulu yang ni. Baru kita buat muka surat 31. Alright. Kita serupa. Hafiz mengumpulkan beberapa gambar haiwan yang berlainan daripada majalah. Kita tengok kat majalah tu banyak gambar haiwan, dia pun potong-potong kan. Ada apa ni? Lembu, kucing, arnab, hamster. Okey. Hafiz mendapati lembu, kucing, hamster dan arnab berbulu halus. Dia tengok semua ni samalah bulu dia halus. Apa yang dapat kamu jelaskan tentang bahagian tubuh haiwan di atas? Apa yang dapat kita ceritakan berkenaan dengan Hafiz jumpa tu? Dia kata sama bulu haiwan ni. Haiwan lain-lain. Kan? Jadi, terdapat haiwan yang berlainan. Tapi dia mempunyai bahagian tubuh yang serupa, iaitu samalah. Kan? Jadi, cikgu dia tanya kat sini. Cari persamaan yang lain pada setiap haiwan di atas. Dari dua persamaan atau perbezaan kat sini kita nak cari, cikgu dia kata nak cari persamaan. Apa lagi selain daripada berbulu halus? Senang aja. Mempunyai dua telinga, kan? Sama je kan? Kemudian berekor. Kesemua ni pun berekor. Tu contohlah, contoh jawapan lain lah. Jadi info untuk guru ni adalah 51.4. Okey, mengitlak ialah merumuskan sesuatu perkara secara umum. Ni dia beritahu buku surat 46. Mengitlak tu maksudnya merumuskan sesuatu perkara secara umum, cikgu. Okey, jadi selesai muka surat 48. Mari kita lihat kepada halaman aktiviti. Nampak 32 dan 33 kan. Tadi kita belum bincang 31. Kita buat dulu 31. Kemudian kita terus sambung 32 dan 33. Kita bincang sama-sama. Jom. Okey, kita tengok pada muka surat 31. Berbeza tapi serupa. Okey. Haiwan di bawah dikelaskan mengikut bahagian tubuh yang serupa. Okey, kumpulan A dengan kumpulan B. Kumpulan A ada rama-rama, ada lipas, ada belalang, dan kumpulan B ada siput, ada kerang dan juga ada apa ni? Macam siput juga saya pun tak ingat benda tu. Kan? Okey, lebih kurang lah. Tapi kita tahu, nyatakan bahagian tubuh yang sama pada kumpulan tersebut. Maksudnya kumpulan ini diasingkan ataupun dikelaskan ikut kumpulan tertentu. Apa ciri-ciri yang sama? Kita tengok yang pertama. Kumpulan A. Semua ni ada sayap. Kan? Ada kepak sayap lah tu. Okey, yang kumpulan B, ketiga-tiga haiwan ni ada cengkerang keras kat atas ni. Keras tu. Kan? Sebab itu diasingkan dalam kumpulan yang sama. Jadi, dikumpulkan sebenarnya, bukan diasingkan. Dikumpulkan dalam kumpulan yang sama. Jadi, nyatakan bahagian dia. Yang pertama, kumpulan A, awak tulis kat situ. Bersayap. Bersayap. Kat sini. Kumpulan B, awak tulis. Bercangkerang. Bercangkerang. Okey. Okey, yang kedua. Namakan haiwan lain yang mempunyai bahagian tubuh yang sama dengan kumpulan A dan kumpulan B. Maksudnya kita cantik cari haiwan lain. Cantik pula cari haiwan lain. Okey. Jadi kat sini kita tahu ni bersayap. Selain daripada tiga haiwan ni, apa lagi yang bersayap? Burung. Senang kan? Tulis kat situ burung. Ataupun ayam. Ataupun itik pun boleh. Okey. Kumpulan B yang ada cangkerang. Selain daripada kat sini, apa lagi? Apa lagi yang ada cangkerang? Kura-kura. Ataupun penyu. Boleh juga. Okey, jadi info untuk guru 51.3. Aktiviti ini mempunyai lebih daripada satu jawapan. Jadi kalau anak murid kita jawab soalan tu banyak jawapan lain, kita boleh terima kalau benda tu betul lah. Okey, tak semestinya jawapan dia satu je. Okey. Alright, jom kita pergi kepada muka surat 32. Kami berbeza. Tadi kami serupa. Yang ni kami berbeza pula kan. Label dan jawab soalan berikut. Okey.
mereka ni tak sama. Dalam buku muka surat 32 ni, dia nak bagi tahu yang haiwan-haiwan ni tak sama. Kami berbeza. Tapi dia ada bahagian yang sama. Yang pertama kita tengok kat sini. Pertama kita tulis kat sini. Kepak. Kat sini aku tulis kepak. Kat sini tulis kepak. Ataupun sayap. Sayap. Dan juga sayap. Tiga-tiga kita tulis sayap. Okey. Kemudian soalan pertama dia tanya. Adakah haiwan ni sama? Jawapan dia. Ya. Ya pula. Jawapannya tidak. Tidaklah. Ada tentu tiga-tiga tu lain. Satu rama-rama. Satu pepatung. Satu lagi lalat kan. Jawapan dia tidak. Tidak Okey. Adakah haiwan ini mempunyai bahagian tubuh yang serupa? Ada tak? Adalah yang tadi kita tulis ni. Sayap tu. Jadi jawapan dia. Ya. Soalan pertama jawapan dia tidak. Soalan kedua jawapan dia. Ya. Okey. Seterusnya. Lengkapkan ayat kesimpulan di bawah. Terdapat haiwan yang... sama ke berbeza ni? Berbeza kan? Jadi, terdapat haiwan yang berbeza. Berbeza. Tetapi mempunyai bahagian tubuh yang sama. Saya ulang. Terdapat haiwan yang berbeza. Tetapi mempunyai bahagian tubuh yang sama. Okey. Mudah kan? Okey, ini adalah merangkumi 5.1.4. Okey, jom kita pergi kepada seterusnya muka surat 33. Okey. 33. Jom kita tengok. Kenali kami. Tandakan right pada petak yang sesuai. Okey. Ini hamster, ini kerbau. Kan? Hamster ni macam tikus lah. Okey, cuma dia comel sikit lah. Okey. Jadi bahagian tubuh ada atau tiada? Okey, kita tengok. Kita buat sama Okey. Tikus dulu. Kepala ada? Ada. Okey, badan ada. Ekor ada. Berbulu halus ia ada. Bertanduk tak ada tanduk. Jadi tiada. Jadi kita tick dekat sini. Tick je. Tanda right je. Tanda right semua ni ada. Yang last sekali kita tanda tiada. Tanda kat sini. Tanda right tapi kat sini lah. Yang pangkal pula right juga tapi kat sini. Okey. Okey, kerbau. Kepala ada. Badan ada. Ekor ada. Bulu halus ada juga. Kemudian bertanduk ada juga. Jadi kat sini semua jawapan dia ada. Semua tick kat sini. Ada saja. Yang tak ada tu biarkan kosong. Okey. Kemudian kita tengok pada soalan seterusnya. Warnakan jawapan yang betul. Okey. Terdapat haiwan yang... sama ke tak tadi tu? Hamster dengan kerbau. Tak sama kan? Jadi, terdapat haiwan yang berlainan. Warnakan berlainan ni. Okey. Bukan serupa Serupa jangan tanda. Kita warnakan yang berlainan. Dan serupa ni kita biarkan. Okey. Saya ulang. Terdapat haiwan yang berlainan. Tetapi mempunyai bahagian tubuh yang berlainan ke serupa? Serupa. Okey. Jadi, saya ulang. Terdapat haiwan yang berlainan. Tak sama kan? Tetapi mempunyai bahagian tubuh yang serupa, yang sama. Okey. Settle Okey. Sampai muka surat 33 buka aktiviti. Alhamdulillah. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, mari ulang kaji. Okey, maksudnya dah habis dah bab ni. Kita dah nak habis dah. Kemudian kita akan buat ulang kaji. Okey, pada video akan datang, kita akan sambung dengan muka surat 49. Iaitu untuk ulang kaji bab haiwan ini. Okey. Jadi, teruskan subscribe dan nantikan video terbaru daripada saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.